Lepas dah 2 bulan saya mengayuh dekat Iceland, for the first time saya dapat tengok waktu malam. Itu pun macam kejap-kejap je, lebih kurang dalam 2 jam macam tu sebelum dia terang balik. Dan malam dia pun tak gelap sangat. Saya rasa macam pelik pula tengok waktu malam dekat Iceland pasal saya dah biasa dengan keadaan midnight sun the first 2 months semasa saya mengayuh dekat Iceland. Lepas saya mengayuh keluar daripada Akureyri, saya mengayuh dekat kawasan Barren Land dan ride saya tu mengingatkan saya masa saya ride dekat China beberapa tahun yang sebelumnya. Beza dia adalah saya tengok American tourist lalu on caravan instead of Chinese punya truck driver. Dan bila saya nampak mountain daripada jauh, saya nampak volcanic mountain instead of Kunlun mountain range masa saya mengayuh dekat Xinjiang dekat China. Dan masa saya mengayuh dekat Iceland tu juga, masa saya bernafas, yang masuk dalam mulut saya cumalah air hujan instead of pasir daripada Taklamakan Desert. Sampats dekat Iceland ni memang betul-betul flat. Ada sekali tu saya camping dekat satu bukit ni, dan bila saya bangun pagi tu, saya boleh tengok dekat mana saya akan berhenti at the end of the day disebabkan terrain dia terlampau flat. And at the end of the day, bila saya dah kayuh full day dan bila saya toleh ke belakang, saya masih lagi boleh nampak campsite saya dekat bukit yang saya bermalam sebelumnya, walaupun saya dah mengayuh lebih kurang dalam 100 km dalam sehari tu disebabkan flat sangat tempat tu. Dan pada masa itulah saya mula rasa bosan pasal landscape dia sama je, very monotonous, lifeless, black sand, cloudy all the way. Tapi landscape dia still nampak quite interesting, nampak macam dekat planet yang lain disebabkan jarang ada landscape macam tu dekat bumi ni dalam satu skala yang betul-betul besar. Dan bila saya mengayuh dekat tempat yang betul-betul flat macam tu, saya mudah merasa bosan disebabkan hari-hari landscape dia sama je. Dulu masa saya mengayuh dekat Taklamakan Desert, saya memang pernah rasa macam saya ni tak bergerak. Masa tu dekat sebelah kiri saya ada satu lake ni, nama dia Chaka Lake. Tak besar, kecil je lake tu. Tapi disebabkan landscape dia flat sangat, daripada pagi sampai ke petang, lake tu memang cuma berada dekat sebelah kiri saya je. Lagipun pada masa tu saya tak dapat nak kayuh laju sangat disebabkan headwind terlalu kuat. Jadi dalam hari tu saya boleh mengayuh lebih kurang dalam 60 km je. So at the end of the day, bila saya pacakkan tent saya masih lagi boleh tengok lake tu dekat sebelah kiri saya, tapi dekat belakang sikit. So sama juga keadaannya macam dekat Iceland. Ada satu volcano ni memang betul-betul jauh, dan daripada pagi sampai ke petang saya mengayuh, volcano tu memang saya boleh nampak. Memang landscape dia sama je, saya boleh nampak volcano tu dekat tempat yang sama, dan saya rasa macam saya tak bergerak. Saya rasa macam saya mengayuh setempat. Dan mungkin disebabkan pemandangannya yang betul-betul monotonous macam ni, saya mula rasa bosan, dan pada masa itulah saya mula berfikir benda-benda yang spiritual. Saya mula berfikir pasal alam ni. Saya mula berfikir pasal benda-benda yang saya ceritakan dalam video saya yang lepas. Apa yang saya ceritakan dalam video saya yang lepas tu baru sikit. Itu barulah permulaan dia. Banyak lagi benda yang saya fikirkan, dan bagi saya satu lagi question yang saya rasa betul-betul important untuk kita renungkan adalah kita kena tanya diri kita, siapakah aku? Kita cuba keep on asking, try to go deep with the question. So bila kita berdialog dengan diri kita, kita keep on tanya siapa diri kita ni. Bila kita pergi deep, dia akan jadi very interesting. Adakah yang represent kita ni cumalah nama kita yang diberikan oleh ibu bapa kita masa kita lahir dulu? Apakah sebenarnya kita ni di sebalik badan fizikal kita? Kenapa kita memilih apa yang kita pilih dalam kehidupan seharian kita? Dari mana datangnya pilihan ni semua? Dari mana datangnya idea kita ni semua? Dari mana datang semua kehendak kita? Adakah kesemua ni kehendak kita, idea kita, pilihan kita datang betul-betul secara hakiki daripada kita? Dan bila kita mula fikirkan benda ni semua secara halus, saya rasa journey tu akan jadi very interesting. Kerana bagi saya, lagi banyak kita mengenal alam ni, lagi senang kita nak mengenal pencipta dia. Kalau kita nak kenal seorang pelukis tu, kita kena study, kita kena amati betul-betul lukisan-lukisan dia. Bagi saya, benda-benda macam ni kita perlukan life experience, bukan setakat belajar dengan buku ataupun belajar dengan orang lain dan kita paksa diri kita untuk percaya bulat-bulat tanpa perlu berfikir. Kerana bagi saya, berfikir tu adalah satu benda yang betul-betul penting, disebabkan level of understanding tu takkan sampai betul-betul deep kalau kita ambil sesuatu ilmu tu tanpa berfikir. Kalau saya nak cakap yang saya bersaksi bahawa dalam satu cawan tu ada air kopi, saya kena experience sendiri, saya kena minum sendiri air kopi tu, saya kena rasa aroma dia, saya kena rasa air tu memang air kopi, barulah saya boleh bercakap yang saya bersaksi bahawa dalam cawan ni ada air kopi dengan penuh confident, dengan penuh kepuasan. Tapi walau macam mana pun, saya rasa topik macam ni agak susah sebenarnya saya nak sharekan, walaupun dalam video-video
video yang saya buat macam ni kerana bagi saya topik macam ni dia kena cakap depan-depan, kita kena argue, kena ada two ways communication. Macam sekarang ni saya cuma bercakap dekat depan kamera saya ni, saya rasa macam saya bercakap dengan dinding, tak ada feedback. Bagi saya benda-benda macam ni dia memang betul-betul best kalau kita dapat travel sama-sama, kita pacak tent dekat tengah-tengah takluk makan desert. Barulah saya rasa saya boleh puas bercerita pasal benda ni sambil menghirup air kopi dekat depan campfire di bawah bintang-bintang di waktu malam. Okay, back to Iceland. So, at one point midnight sun pun dah tak ada. Masa tu pula dah bulan Ogos. So saya mengayuh dekat bahagian selatan dekat pulau tu. Dan apa yang saya tengok dekat bahagian selatan Iceland ni, dia punya landscape lagi menarik, lagi diverse, lagi amazing. Banyak benda-benda yang saya tengok for the first time dalam hidup saya. Saya tengok multicolour mountains, glacier yang betul-betul besar, icebergs. Saya rasa really excited dapat tengok view yang sama yang saya pernah tengok dalam magazine National Geographic dekat internet semua ni. Kerana itu adalah saya punya first time dalam hidup saya. Masa tu saya rasa bertuah sangat dapat peluang macam ni for the first time dalam hidup saya. Pasal sebelum tu saya selalu terasa yang travelling ni cuma boleh dilakukan oleh orang-orang yang kaya je. Dan saya tahu yang saya ni bukanlah orang yang berduit. Dan bila saya tengok landscape macam tu, saya rasa betul-betul terharu. Disebabkan beberapa tahun sebelum tu saya tak pernah terfikir yang saya mampu untuk lakukan benda ni semua. So disebabkan tu saya pun kayuh very slowly dekat south of Iceland tu. Saya betul-betul nak explore tempat-tempat tu semua in every detail. Pasal saya tahu saya mungkin tak dapat peluang lagi untuk travel dekat tempat-tempat macam tu. So kadang-kadang dalam sehari tu pernah saya mengayuh lebih kurang dalam sejam je, tak sampai 20 km dan saya dah stop. Baru pukul 10 pagi saya dah start cari tempat yang tercorok untuk pasang saya punya kemah. Tinggalkan basikal saya dekat campsite dan saya pergi hiking. The reason is saya tak nak pergi dekat tempat-tempat tu semua kejap-kejap je. Just untuk ambil gambar, lepas tu pergi dekat next destination. Lagipun saya ada banyak time. Saya ada total 3 bulan untuk stay dekat Iceland. So saya pun ambil lah masa saya sendiri. Bila tempat tu betul-betul cantik, saya akan stay dekat tempat tu daripada pagi sampailah ke petang. Just layankan je landscape dia. Lepas tu the next day barulah saya pergi ke tempat yang lain. Dan dekat south of Iceland tu memang ada banyak tempat-tempat yang bagi saya betul-betul menarik dan tempat dia semuanya dekat-dekat je. So saya selalu terasa kalau lepas ni saya diberi peluang lagi sekali untuk visit Iceland, dan katakanlah saya diberi peluang cuma ada seminggu je untuk visit Iceland, memang saya akan spend the whole 1 week tu dekat bahagian selatan negara tu. Dan dekat bahagian selatan Iceland tu juga ada satu small village ni. Serius sampai sekarang saya tak tahu macam mana nak sebut nama kampung tu. Tapi eja dia macam ni. Sampai sekarang saya memang give up macam mana nak pronounce nama kampung ni. Dan dekat situ ada satu hotel yang mahal. So saya pun pergilah dekat hotel tu pasal saya nak charge saya punya laptop dengan battery kamera. Dan at the same time saya nak minta permission untuk pacak tent dekat kawasan hotel tu. Rupa-rupanya owner hotel tu adalah seorang perempuan daripada negara jiran kita, iaitu Filipin. So kita orang both rasa excited bila kita orang jumpa. Saya rasa excited pasal masa tu adalah saya punya first time jumpa someone daripada Southeast Asia. Dan dia pula rasa excited pasal dia cakap jarang-jarang dia jumpa turis daripada Southeast Asia. So bila dia jumpa saya, dia rasa macam dia betul-betul rindukan kampung halaman dia dekat Filipin. So perempuan Filipin ni dia adalah owner hotel tu. Dia berkahwin dengan seorang orang Iceland dan dah ada 2 anak, dah memang jadi citizen Iceland. So dia pun kasihlah saya pacak tent dekat kawasan hotel dia tu, dan dia kasih pakai semua facilities dekat hotel dia tu for free. Lepas tu dia masakkan untuk saya breakfast, lunch, dinner, semua for free. Memang betul-betul baik dia ni. Walaupun saya dekat Iceland, saya rasa macam saya dapat Filipin punya hospitality. So saya pun duduklah 2 hari dekat situ. Pasal masa tu saya nak check semua footage yang saya dah shoot untuk dokumentari saya yang first kali dulu dengan basikal aku menjelajah season 1 dulu. Dan at the same time masa tu saya nak berehat juga pasal saya dah hari-hari mengayuh pada masa tu. So 2 hari tu saya tak buat apa, saya cuma duduk je dekat depan laptop saya buat editing semua tu. Masa saya dekat south of Iceland, saya rasa saya lagi banyak hiking daripada cycling. Pasal masa tu bila saya tengok balik map, saya berada cuma lebih kurang 100 km saja lagi untuk sampai ke bandar Reykjavik. So saya spend the last 2-3 weeks masa saya dekat south of Iceland tu, pergi trekking, lalu sungai semua tu, pergi cari waterfall, saya panjat semua gunung-gunung kat situ sampai saya rasa puas. Lepas tu barulah saya sambung mengayuh balik ke Reykjavik yang mengambil masa cuma lebih kurang dalam 2 hari macam tu. Dan bila saya sampai balik dekat bandar Reykjavik, masa
masa itulah saya dapat tengok balik manusia yang betul-betul ramai. Saya tengok ada ramai orang, especially tourist daripada Europe, daripada US semua ni yang baru sampai dekat situ untuk travel dekat Iceland. So saya stay lagi a few more days dekat Bandar Reykjavik tu sebelum saya beli flight ticket untuk ke Scotland. Okay, so saya akan sambung lagi cerita saya dalam video saya yang seterusnya. Dalam video saya yang seterusnya nanti saya akan ceritakan pula pengembaraan saya masa saya dekat Scotland. Scotland ni adalah satu lagi negara yang bagi saya dia punya landscape betul-betul cantik, especially masa autumn. So kita jumpa lagi dalam video akan datang. Terima kasih.